Faqala ni. Tuan-tuan ya. Dajjal tu tanya kepada Tamim Ad-Dari ni. Akhbiruni an nahlil baisan. Soalan yang pertama. Kata si Dajjal tadi, ceritakan kepada aku tentang pokok korma di kebun Baisan. Tuan-tuan yang ada handphone, cuba klik pokok korma di kebun Baisan, nanti dia akan keluar. Kebun Baisan ini berada di wilayah Israel hari ini. Ketika mana perang di antara Syria dengan Israel, Bukit Golan, ya, Baisan ini jatuh ke tangan Israel. Baisan ini terkenal dengan tanaman pokok tamar zaman-zaman dulu. Kemudian berikutnya ialah tajuknya ialah orang yang pernah melihat Dajjal. Ada seorang sahabat Nabi SAW pernah bertemu dan berdialog dengan Dajjal, tapi dia tak tahu yang itu Dajjal. Dia berdialog 1400 tahun dululah zaman Nabi. Bertemu dengan Dajjal secara live, berkomunikasi dengan Dajjal itu di satu pulau. Nanti kita akan baca hadis selepas ini. Nabi menyatakan kepada para sahabat di dalam hadis-hadisnya tentang ciri-ciri Dajjal. Bila mana Nabi dengar kisah sahabatnya bernamanya Tamim Ad-Dari, dia bertemu dengan orang begini, Nabi kata, yang kau temui itu ialah Al-Masihud Dajjal. Kerana cerita kamu dan bagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah kepada aku itu benda yang sama. Ceritanya sepadan. Dia gitu ya. Kita tengok kisah ni tuan-tuan ya. Tapi hadisnya panjang lah. Mudah-mudahan saya sempat habiskan hadis ini. Ya. Hadis ini panjang. Hadis riwayat daripada Fatimah Ibnu Qais. Tapi saya tak ambil yang awal. Sebab yang awal tu tak cerita mengenai itu. Ya. Satu masa Nabi SAW diceritakan oleh Fatimah Ibnu Qais. Satu masa Nabi ni selepas selesai solat, Nabi menyatakan pada para sahabat, jangan berganjak dari tempat solat. Aku nak menceritakan satu kisah kepada kamu, yang kisah itu mirip dengan apa yang aku pernah katakan kepada kamu tentang Al-Masihud Dajjal. Jadi sahabat-sahabat berkumpul lepas solat tadi, Nabi pun menyatakan hadis ini. Hadis ini sangat-sangat panjang, diceritakan oleh Fatimah bintu Qais. Ya. Jadi saya tak baca awal, kita baca terus yang terlibat dalam tu ya. Kalau saya baca sekarang tak cukup masa. Ya, okay. Ada seorang sahabat Nabi, saya ceritakan dia punya intro dia. Siapa sahabat Nabi itu? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, telah menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari. Nama orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal ini ialah Tamim Ad-Dari. Pada waktu dia bertemu dengan Dajjal, dia beragama Masihi. Dia beragama Nabi Isa. Ya, Dia bersama dengan 30 orang sahabat-sahabatnya. Dia ni seorang pelayar kapal laut. Ya. Cerita dia bertemu dengan makhluk ni di satu pulau ni diceritakan kepada Nabi setelah dia menganut Islam. Setelah dia meluk Islam tadi, dia jumpa Nabi, dia cerita kisah ni. Dia okey. Telah menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari yang pernah dihanyutkan di Laut Arab. Dia berlayar di Laut Arab. Ketika berlayar bersama dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya ada 30 orang daripada 2 suku kaum. Nanti kita akan sebut. Kapal mereka dipukul ombak, di lambung ombak. Lalu kapal itu terdampar di sebuah pulau. Di lambung ombak selama 1 bulan. Akhirnya terdampar di satu pulau. Pulau kat mana tak tahu.
cuma di Laut Arab. Ketika mereka naik ke pulau berkenaan, mereka telah menemui makhluk yang berbulu di seluruh badannya, bulu lebat. Satu makhluk berbulu lebat macam Bigfoot. Bigfoot ni, ya, banyak kamera-kamera tangkap Bigfoot dari jauh, tapi hakikat Bigfoot sampai sekarang tak ada, ya. Dia makhluk seperti manusia tetapi berbulu lebat. Ya. Depan dia pun lebat, belakangnya pun lebat. Sehingga Tamim Ad-Dari tengok ni depan ke belakang tak tahu, tak nak beza. Ya. Makhluk itu dinamakan Jassasah. Ya. Bila sampai di pulau itu, makhluk itu boleh berkata-kata. Dia mengarahkan kepada Tamim Ad-Dari supaya pergi ke tengah pulau. Di dalam gua ada seorang yang menunggu berita daripada kalangan orang-orang Arab. Masuklah sampai gua, jumpa satu makhluk yang terikat dengan besi, dengan rantai. Tangannya ketengkuk, kaki pun dirantai. Ya. Lalu dia pun berdialoglah dengan makhluk itu. Makhluk itu nanti sebenarnya ialah Al-Masihud Dajjal. Maknanya makhluk yang dipanjangkan umur, ya. Kita akan tengok hadisnya. Saya terus saja kepada hadis, takut tak cukup masa. Haddasi annahu raqiba fi safinatin bahriyah ma'a salasi rajulan min lahmin wa juzam. Tamim Ad-Dari menceritakan kepada Nabi bahawa dia raqiba, dia berlayar fi safinatil bahriyah, ya, menggunakan kapal layar, ma'a salasina, bersama dengan 30 orang rajulan, laki-laki, min lahmin wa juzam, daripada suku kaum namanya kaum Lahm dan kaum Juzam. Mana 30 campur dia 31 orang. Berlayar naik kapal laut, Fala'iba bihimul mawju sahra fil bahri. Kata Tamim Ad-Dari, waktu dia berlayar ke laut Arab tadi, tiba-tiba fala'iba bihimul mawj. Mawj ini ialah ombak telah mempermain-mainkan kapal dia, maknanya melambung, dipukul dengan ombak sahra selama 1 bulan, terombang-ambing sebulan fil bahri, di laut itu. Summar pa'u ila jaziratin bil, kapal terdampar di satu pulau, lalu dia pun turunlah. Biasanya kapal dia ada kapal kecil, sampan tu dia pergi, ya, ke pulau tadi fil bahri hatta maghribi syamsi, sehingga mana terbenamnya matahari. Fajalasu fi aqrabis sapinah, lalu dia pun masing-masing, ya, mana turun, ya, menaiki sampan-sampan kecil tadi. Fadakhulu jazirah, lalu dia pun sampai dengan kawannya 30 tadi, sampai ke jazirah, sampai ke pulau. Falakiyat hum dabatun, sampai di pesisiran pantai pulau itu, ya, dia telah bertemu dengan dabbah. Dabbah ni ialah makhluk lah, yang melata kat muka bumi, ya, macam manusia lah, ya. Ahlabu kasirus sya'ri, yang mana makhluk ini diliputi oleh kasirus sya'ri, bulu yang tebal. La yadruna ma qubuluhu min duburihi, tidak diketahuilah mana dia depan, mana dia belakang. Min kasrati sya'ri, kerana banyaknya bulu. Tamim Ad-Dari kata, tengok ni depan mana, belakang mana, tak dapat dibezakan. Bulu tebal. Tu, ya, katanya min kasrati sya'ri, kerana bulunya yang banyak. Faqalu, lalu Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawannya bila terserempak dengan makhluk yang berbulu tebal tadi, dia pun kata apa? Wailak ma'anta. Arab ni dia kalau dia terkejut, dia guna perkataan wailak. Celaka betul ni. Siapa awak ni? Dia gitu. Wailak ma'anta. Weh, celaka. Siapa kamu ni? Dia kata gitu lebih kurang. Ya. Faqalat. Makhluk yang berbulu tadi memperkenalkan diri, ana jassasah. Aku ni jassasah. Perkataan jassasah ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia kita kalau polis
yang disebut sebagai special brand, yang dia pakai bukan pakai uniform, kan dia menyiasatkan pakai baju biasa, namanya special brand kan dia. Arab kata jasus. Orang macam itu namanya jasus. Jadi kalau katakan perkataan jasasah ini juga seolahnya begitulah. Dia macam pengawal di pantai tadi, mengawal si makhluk yang berada di tengah-tengah pulau tadi. Qalat, lalu makhluk tu, jadi Tamim Ad-Dari berkata, anna jasasah, aku ni jasasah. Qalu, Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawan kata, wamal jasasah, siapa ni jasasah? Dia tanya balik, jasasah tu apa? Dia tak jawab. Makhluk itu tidak menjawab. Qalat, lalu makhluk itu berkata lagi, ayyuhal qaum, wahai sekalian kaum. Maknanya pasal dia ramai 31 orang tadi, ya. Kata makhluk itu, ayyuhal qaum, wahai kaum, intaliqu ila hadzal rajuli fid dair. Boleh tak kamu pergi ke tengah-tengah pulau, ada seorang laki-laki yang berada di dalam satu gua. Fa innahu ila khabarikum bi aswaq. Laki-laki yang berada dalam gua itu ingin, sangat-sangat teringin. Aswaq ni mana rindu. Ila khabarikum, amat merindui khabar-khabar daripada kamu. Dia kan datang daripada kawasan tanah Arab. Jadi makhluk yang ada dalam gua tu teringin sangat nak tahu tentang perkembangan berita yang ada. Ya, zaman dulu mana ada handphone. Duduk kat pulau macam ni dia tak tahulah, jadi dia nak tahu berita tadi. Qala lamma sammat lana rajulan farikna minha antakuna saitana. Jadi bila dengar si jasasah tadi mengarahkan supaya pergi ke tengah pulau tadi, ya, jadi dia pun rasa takut. Farikna minha, kami cepat-cepat meninggalkan makhluk jasasah tadi. Antakuna saitana, berkemungkinan makhluk itu ialah saitana, setan betina. Weh, ini entah setan betina ni kan. Jom kita cabut. Maknanya dia ajak kawan-kawan dia tadi cepat-cepat pergi ke tengah pulau. Takut dengan jasasah yang berbulu lebat ni, ya. Dia kata antakuna saitana, setan betina. Qala, Tamim Ad-Dari cerita lagi dengan Nabi. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna dairah. Lalu katanya Tamim Ad-Dari cerita dengan Nabi, ni waktu ni dia dah masuk Islam lah. Lalu kami pun bergegas. Fantalaqna sira'an, sira'an ni mana cepat. Mana kami ni berjalan cepat, bergegas. Hatta dakhalna dair, sehingga kami sampai di dalam gua yang dimaksudkan tadi. Naik sampai tengah tu jumpa gua. Ya, dipendekkan cerita, dia masuk dalam gua. Fa iza fihi a'zamu insanin. Lalu bila masuk dalam gua, dia dapati ada a'zamu insanin, manusia yang bertubuh besar. Maknanya tu, yang terikat tu Dajjal tu. Dia tak tahu lagi Dajjal, ya. Mungkin Tamim Ad-Dari dia beragama Kristian, tapi dia pun malas mengaji. Dia tak tahulah ada Dajjal tak ada Dajjal kan, ya. Sebab agama Samawi sama. Akhir zaman ada Dajjal, ada kiamat tu sama, ya. Dia jenis tak mengaji, dia pun tak tahu, ya. Tapi dia tengok ada a'zamu insanin. Maknanya saiz makhluk yang ada dalam gua itu lebih besar daripada saiz manusia biasa. Ra'ainahu qattu khalqa, maknanya saiznya sangat besar daripada biasa yang pernah dilihat. Wa asaddu wisaqan majmu'atan yadahu ila unuqih baina rukbatai ila ka'bil bil hadid. Didapati makhluk atau lelaki-laki yang ada dalam gua itu terikat yadahu unuq, tangan dia ni terikat ke bahu ni. Ma baina rukbatai ila ka'bain bil hadid. Kaki dia pula, ya, ada rantai yang mengikat dua kaki, tangannya terikat pula ke tengkuk, ke bahu sini. Maknanya makhluk tu terikat dengan hadid, rantai besi.
Qulna wailak ma'anta. Kata Tamim Ad-Dari, celaka. Awak ni siapa ni? Dia. Qala, makhluk itu pun berkata, ya, qad qadartum ala khabari, ya, telah pun maknanya mentakdirkan, ya, kamu ini, ya, aku boleh tahu berita ni tadi, telah ditetapkan yang kamu ni yang bawa berita ni. Dia memang teringin nak dengar berita. Fa akhbiruni ma antum, maka ceritakan kepada aku, kata makhluk tadi, ya, ma antum, siapa kamu semua ni? Qalu, lalu Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawannya pun mengatakan, nahnu unasun, kami ini ialah gerombolan manusia, minal Arab, yang datangnya daripada negara-negara Arab, ya, negara Arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin, kami ini menaiki kapal laut, kami ini pelayar. Fasadabnal bahra qinal aqtalama, ya, kami ini tiba-tiba, ya, laut ini maknanya bergelombang, ya. Falaiba bina mauju syahra, kapal kami ini dilambung dengan ombak selama 1 bulan. Summa arfa'na ilal jazirati hazi, kemudian kami ini terdamparlah di pulau kamu ini. Fajalasna fi aqrabi fadakhalnal jazirah, kami pun masuklah ke dalam pulau ini. Falakina dabatun, kami bertemu pula ada satu makhluk, ahlabu kasiru si'ri, yang mempunyai bulu yang banyak. La yura makubulu min dubri min kasrati si'ri, yang kami tak tahu mana depan mana belakang kerana banyaknya bulu pada badannya. Fakulna, ya, maka kami pun kata, mana Tamim ada ceritakan pasal jasasa tadi pada si Dajjal tadi. Wailak ma'anti. Jadi Tamim Ad-Dari pun tanyalah kepada makhluk yang bulu tadi, siapa awak? Faqalat anna jasasa, makhluk tu kata jasasa. Fakulna ma jasasa, bila tanya siapa di jasasa, dia tak pun menjawab, ya. Qalat i'midu ila hadzal rajuli fi dairi, jasasa tu mengarahkan kami ni supaya bertemu dengan seorang laki-laki dalam gua. Wa innahu ila khabirukum bil aswaq, kerana laki-laki dalam gua ini amat rindu perkhabaran semasa. Fa aqbalna ilaika sira'an, lalu kami ni bertemu dengan awak lah secepatnya. Fafazina minha walam na'man antakuna syaitana, kami rasa takut, gemetar, takut, ya, makhluk yang berbulu lebat itu syaitan betina. Dia ceritakan pada si Dajjal ni, memperkenalkan diri dia. Faqala ni, tuan-tuan, ya, Dajjal tu tanya kepada Tamim Ad-Dari ni, akhbiruni an nahlil baisan. Soalan yang pertama, kata si Dajjal tadi, ceritakan kepada aku tentang pokok korma di kebun Baisan. Tuan-tuan yang ada handphone, cuba klik pokok korma di kebun Baisan, nanti dia akan keluar. Kebun Baisan ini berada di wilayah Israel hari ini. Ketika mana perang di antara Syria dengan Israel, Bukit Golan, ya, Baisan ini jatuh ke tangan Israel. Baisan ini terkenal dengan tanaman pokok tamar zaman-zaman dulu. Jadi Dajjal ni tanya pasal pokok tamar kat kebun Baisan tu. Kulna ayyi sa'niha tastahbiru. Ada jumpa pokok tamar kebun Baisan, dia keluar nanti. Google. Ya, dia boleh keluar. Jadi si Dajjal, Tamim Ad-Dari tanya pada Dajjal, tentang apa yang kamu nak tahu tentang pokok korma di kebun Baisan tu, nak tahu tentang apa? Pada waktu itu. Qala, Dajjal itu tanya lagi, as'alakum an nahliha hal yusmiru. Dajjal itu tanya, apakah pokok tamar di kebun Baisan itu masih lagi berbuah pada waktu itu? Ya, pokok tamar kebun Baisan tu masih lagi berbuah ke?
Qulna lahu. Tamim Ad-Dari menjawab kepada si Dajjal tadi, "Naam, ya." Jadi waktu itu pokok tamar itu masih lagi berbuah. Qala amma innahu yisuku ayyusmira. Kata si Dajjal, tak lama lagi dia tidak akan mengeluarkan buah. Hari ini kalau kita klik dalam internet, dah lama pokok korma di kebun Baisan sudah tidak lagi mengeluarkan buah. Dajjal kata, tak lama lagi pokok korma di kebun Baisan sudah tidak lagi berbuah. Itu satu. Qala, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, akhbiruni an Bukhairatit Tabariyah. Ceritakan kepada aku tentang Tasik Tabariyah ataupun Tasik Ghalili. Cuba klik dalam internet Tasik Tabariyah atau Tasik Ghalili. Tasik ini juga berada di wilayah Israel. Dia menjadi pengairan kepada tanaman-tanaman di sekitar Tasik itu. Qulna an ayyi sya'ni atastakhbiru. Tamim Ad-Dari tanya, kau nak tahu tentang Tasik Tabariyah ni, tentang apa yang kau nak tahu? Qala, Dajjal tanya kepada Tamim Ad-Dari, hal fiha ma'un, adakah Tasik itu masih lagi mempunyai air? Qalu, dijawab oleh Tamim Ad-Dari, hiya kasratul ma'i, Tasik itu masih lagi ada air, ya. Hiya kasratul ma'i. Qala, kata Dajjal lagi, amma in ma'aha yusiku ayyazhaba, tak lama lagi air itu akan surut, akan hilang. Kalau kita klik dalam internet Google tu Tasik Tabariyah, hari ini sudah mengering sekitar 16 ke 19 meter, tapi masih lagi ada air. Menurut maklumat daripada kerajaan Israel, Tasik ni dari dulu tak pernah surut walau duduk di tengah-tengah kawasan situ. Hari ini sudah mula menyurut. Sebab apa? Dajjal tahu, ya, antara tanda yang dibolehkan dia keluar daripada, ya, tempat persembunyian, atau dia ni sebenarnya kalau ikut dalam pandangan para ulama, dia dijaga oleh malaikat Jibril. Dia dirantai oleh malaikat Jibril, diletakkan di satu pulau, tetapi dia diraibkan oleh Allah. Ada pengkaji-pengkaji hadis ni cuba cari mana-mana pulau di kawasan tanah Arab. Bila dia masuk ke seluruh pulau, tak jumpa pun yang makhluk dalam gua yang ada terikat. Dia adalah makhluk yang digaibkan oleh Allah. Selama belum tiba masanya, dia tidak akan dimunculkan oleh Allah. Bagaimana juga dengan Ya'jud dan Ma'jud yang diceritakan oleh Allah dalam suratul Kahfi, yang menjadi tanda besar kiamat, sebenarnya telah diceritakan sejak zaman Zulkarnain dulu. Kita akan bahas nanti dalam bab dia. Kata Dajjal, amma in ma'aha yusiku ayyazhab. Dia kata, tak lama lagi airnya akan mengering. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, qala akhbiruni an aini zughar. Ceritakan kepada aku tentang air mata air zughar. Air mata air zughar, kata klik dalam internet, dia berada di negara Jordan. Zaman dulu dia mengairi tanaman. Hari ini kalau kita cari, dah tak jumpa air mata air zughar, dah hilang daripada radar, dah tak jumpa dah. Ya. Jadi si Dajjal tu tanya tentang air mata air zughar. Qalu, dijawab oleh Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawannya, an ayyi sya'ni atastakhbiru, tentang apa yang kau nak tahu dengan, ya, air mata air zughar. Qala, kata si Dajjal, hal fil aini ma'un, adakah air mata air itu masih ada air? Wa hal yazra'u ahluha bima'il aini, adakah petani-petani di sekitarnya itu masih menggunakan air itu untuk pengairan pada waktu itu?
Faqulna lahu na'am, kata Tamim Ad-Dari, ya, air mata Zughar masih banyak airnya, digunakan untuk tanaman. Qalu qulna na'am ya kasratul ma'i wa ahluha yazra'una min ma'iha, kata Tamim Ad-Dari, air mata air itu masih lagi digunakan untuk pengairan pada waktu itu. Qala, soalan yang keempat, akhbiruni an nabiyil ummi ma fa'ala, ceritakan kepada aku tentang nabi yang ummi, apa yang dia buat. Nabi yang ummi ini ialah nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kata Tamim Ad-Dari, walaupun dia Kristian, ya, waktu itu Kristian, qad kharaja min Makkah wa nazala Yasrib, nabi yang ummi itu telah keluar daripada Mekah dan berada di Yasrib. Maknanya pada waktu diceritakan kepada si Dajjal, nabi sudah pindah daripada Mekah menuju ke Madinah. Qala, Dajjal tanya lagi, apa qatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kulna, kata Tamim Ad-Dari, na'am, ya. Qala kaifa sana'a bihim, si Dajjal tanya lagi, macam mana nabi yang ummi itu menghadapi mereka yang menolak dia? Fa akhbarnahu annahu qad zahara an man yalihi minal arab fa ata'uhu, kata Tamim Ad-Dari, aku dapat berita bahawa nabi yang ummi itu telah zahir, telah pun muncul, ya, dan maknanya orang-orang yang hampir dengan dia dari kalangan Arab ini wa'ata'u, mengikut dia. Maknanya ada sebahagian daripada keluarga-keluarga dia lah, mana orang yang hampir dengan dia dah maknanya mengikut dia. Kan awal-awal yang beriman dengan Nabi siapa? Isteri dia, Ali bin Abi Talib, sepupu dia, kan ya, kalangan kaum keluarga banyak yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum qad kana zalika, ya, si Dajjal tanya, apakah betul, ya, begitu? Qulna, kata Tamim Ad-Dari, na'am, ya. Qala Dajjal tanya lagi, amma inna zaka khairun lahum an yuti'uhu. Tengok, Dajjal ni kafir, bapa segala kafir, tapi dia boleh nasihat pada Tamim Ad-Dari, ya, tengok. Amma in zaka khairul lahum an yuti'uhu, lebih baiklah mereka itu ikut kepada nabi yang akhir zaman tu. Mana nabi? Dajjal pun tahu yang itu bagus, ya. Dia kafir tapi dia boleh, kan, ya. Ada lebih baik kalau ikut kepada nabi yang ummi tadi. Wa ini baru dia cerita siapa dia sebenarnya nak cerita tu, kan, ya. Wa ini, kata si Dajjal, sesungguhnya aku ni mukhbirukum, aku nak ceritakan kepada kamu, ani, tentang aku. Siapa sebenarnya aku? Inni annal masih, sesungguhnya aku ialah Al-Masih. Dua orang saja yang dapat gelaran Masih, Al-Masihud Dajjal dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Bila dia kata inni annal masih, sesungguhnya aku ialah Al-Masihud Dajjal. Dajjal tu dah ada 1400 tahun dulu, Nabi sendiri tak pernah jumpa. Nabi cuma berdasarkan hadis, berdasarkan mimpi tentang ciri-ciri Dajjal. Tapi Tamim Ad-Dari ini antara manusia yang pernah bertemu dengan Dajjal secara live, berkomunikasi dengan Dajjal bersama dengan 30 orang sahabatnya. Waktu itu ia masih dalam keadaan kafir. Lagi 4 minit, tuan-tuan, ya. Laju sikit boleh. Saya baca terjemah aja, ya. Ada lagi tu, ya. Ya, saya baca terjemah ni yang hadis yang terakhir. Maka aku keluar, mana, ya? Dia kata tadi, ya, wa inni usiku ayyuzana li fil khurud, kalau empat perkara ini sudah pun muncul, kan, ya, maka aku akan diizinkan keluar oleh Allah. Nabi akhir zaman sudah ada, air mata air Zughar dah tak ada,
kebun baisan tu dah tak keluar pokok tamarnya. Yang ada hari ini masih tasik Ghalili, separuh dah surut. Maknanya kemunculan Dajjal sudah tidak berapa lama lagi. Habis. Ya. Lalu aku akan berjalan. Bila dia muncul ni, dia cerita, lalu aku Dajjal akan berjalan di muka bumi. Aku tidak melalui suatu kampung, melainkan aku tinggal selama 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Mekah, Madinah dia tak boleh masuk, kerana kota itu diharamkan atasku, ada malaikat yang jaga. Setiap kali aku masuk melalui suatu kota itu, aku dihalang oleh malaikat yang memegang pedang yang untuk memenggalku. Di setiap pintu masuk kedua kota itu dijaga oleh malaikat. Fatimah bin Qais yang meriwayatkan hadis itu, sambil Rasulullah memukul tongkatnya pada mimbar, Rasulullah bersabda, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah. Taibah ni mana? Madinah. Ini adalah Taibah, yakni kota Madinah. Adakah hal ini telah aku sampaikan kepada kamu? Orang ramai menjawab, benar. Mana Nabi dah pernah sebut Dajjal ni tak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Ya, Nabi SAW telah bersabda lagi, aku berasa takjub dengan cerita Tamim Ad-Dari. Sungguh cerita Tamim itu sesuai dengan apa yang aku sampaikan kepada kamu, juga mengenai kota Mekah dan Madinah. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Bukan, kata Nabi, dari arah timur. Bukan dari arah timur. Bukan dari arah timur. Baginda mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Selanjutnya Fatimah berkata, maka aku menghafaz hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Tamim Ad-Dari ini menjadi dalil tentang keberadaan Dajjal itu, dan dia akan muncul akhir zaman. Kalau dilihat pada 4 tanda ini, bermaknanya dia sudah hampir-hampir akan muncul ke atas muka bumi ini. Tapi Imam Mahdi belum muncul, dia tak muncul lagi lah ya. Mahdi muncul, Dajjal akan muncul. Kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat 54 pada pengajian yang akan datang selepas raya lah ya. Peristiwa sebelum kemunculan Dajjal. Yang benar itu datang daripada Allah, tidak datang daripada kelemahan. Sini saya akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul As. Barakallahu wa bihamdihi.